Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Rosman Nizam bin Rosli dari kumpulan PIMK 1 PDPP Oktober 2022 akan membentangkan tajuk integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan bagi memenuhi keperluan menyiapkan tugasan pentaksiran berterusan 2 subjek PIMK 2082N pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah menengah semester 2 2023. Jom kita bermula. Sebelum saya membincangkan perkara lebih lanjut berkaitan dengan tajuk integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, sebagai pengenalan awal, mari kita melihat definisi tajuk yang dibentangkan. Menurut Institut Integriti Malaysia, IIM, bahawa integriti ialah sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana. Dalam erti kata lain, semua orang perlu mengamalkan integriti dalam pengurusan kerja dan membudayakan integriti di dalam organisasi agar misi dan visi, objektif serta matlamat dapat dicapai bagi suatu tugasan ataupun suatu ketetapan yang telah diberikan. Dari sudut makna urus takbir dan juga peperiksaan, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka telah memberitahu bahawa urus takbir bermaksud mengendalikan dan mengawal selia sesuatu supaya menjadi teratur dan sempurna. Dalam erti kata, pengurusan kepada suatu kerja itu berjalan lancar. Dan peperiksaan pula, Kamus DPP memberi maksud ialah ujian untuk menentukan kebolehan, kemampuan atau kepandaian seseorang. Mari kita lihat pula apa pula pandangan ataupun perkara berkaitan dengan integriti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, terdapat satu ayat yang dapat kita kaitkan dengan integriti, iaitu yang terkandung di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati pula amanah sesama kamu sedangkan kamu mengetahui. Daripada ayat ini jelas Allah memberi ingatan kepada kita, khususnya umat Islam, agar melaksanakan amanah yang diberi secara bersungguh-sungguh dalam erti kata membina, membangun dan menghayati integriti dalam diri. Ia juga telah disebut dalam satu ayat yang lain yang memberitahu kepada kita tentang ciri-ciri orang bertakwa seperti mana telah dirakamkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang bermaksud dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Tuan-tuan dan puan-puan, jelaslah di sini bahawa integriti adalah suatu perkara yang sangat utama dan penting untuk dihayati, diamalkan oleh semua umat Islam, tidak kira apa juga profession yang dipegang ataupun yang dimilikinya, kerana ia adalah suatu perkara yang penting dan suatu perkara yang mendatangkan
pahala bagi mereka yang mengamalkan, dan boleh mendatangkan dosa bagi mereka yang meninggalkan integriti ini. Dari sudut hadis pula, Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis yang berbunyi, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia melakukan kerja tersebut dengan itqan, yakni bersungguh-sungguh. Riwayat Imam Tabrani, dan dari hadis ini juga jelas bahawa orang yang mengamalkan integriti dari aspek kesungguhan bekerja melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya, maka ia telah akan mendatangkan rasa kecintaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah satu dua isu integriti dalam urus takbir peperiksaan yang pernah berlaku, khususnya yang melibatkan peperiksaan yang besar di negara kita seperti UPSR, PT3 dan juga SPM. Maka mari kita lihat pula apakah amalan integriti yang perlu dilaksanakan ataupun diamalkan serta dihayati oleh semua guru-guru di Malaysia. Dalam mentadbir suatu peperiksaan, integriti dan pertimbangan harus diberikan kepada dua perkara, iaitu fokus yang pertama, menyediakan keadaan dan syarat optimum untuk murid memberi respon yang terbaik sebelum, semasa ataupun selepas peperiksaan. Dari sudut yang kedua, fokus yang kedua ialah semua murid diberi peluang yang sama dan adil untuk mempamerkan pencapaian dalam pentaksiran. Dan pelaksanaan urus takbir peperiksaan ini dari aspek integriti yang perlu diamalkan oleh semua guru ataupun pengawas peperiksaan ataupun penanda kertas jawapan, ia melibatkan sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan selepas peperiksaan. Sebelum peperiksaan, ada tiga perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, khususnya pihak sekolah, pentadbir dan guru. Iaitu yang pertama, dari sudut persekitaran fizikal yang kondusif, yakni pentadbiran guru, pentadbir guru dan pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan dewan atau bilik menduduki peperiksaan yang senyap, yang tidak akan diganggu dengan bunyi bising murid-murid dari kelas yang lain contohnya. Nyaman, adanya ruang peredaran udara dan pencahayaan yang baik, serta susun atur tempat duduk murid yang bersih dan termasuk. Perkara ini ada kalanya dipandang remeh oleh pihak sekolah ataupun pihak pentadbir serta pihak guru kerana merasakan ia bukanlah disebabkan kadang-kadang faktor peruntukan yang terhad untuk menyiapkan persekitaran peperiksaan yang kondusif ini. Ada kalanya elektrik tidak berfungsi ataupun lampu tidak berfungsi, kipas tidak berfungsi, dan ini boleh menyebabkan tahap pencapaian murid bagi mencapai keputusan yang memberangsangkan itu tidak berjaya dicapai. Yang kedua, dari sudut pengurusan psikologi murid, semua guru mata pelajaran harus memastikan kerisauan terhadap peperiksaan yang diduduki oleh murid dikurangkan agar murid boleh menduduki peperiksaan dengan tenang. Ini kerana, tuan-tuan dan puan-puan, ada keadaannya seseorang guru mata pelajaran telah memberi amaran kepada pelajar dari sudut positifnya nak menyebut tentang kepentingan peperiksaan tersebut terhadap pelajar. Justru dengan
amaran, ugutan akan menyebabkan psikologi murid menduduki peperiksaan itu terganggu. Ataupun ada kalanya memberi amaran atau ugutan kepada murid, iaitu mereka akan dikenakan hukuman sekiranya mereka gagal mencapai keputusan yang terbaik ataupun lulus dalam peperiksaan. Serta ia juga pernah berlaku apabila ada guru yang ketika melaksanakan peperiksaan atau ujian di dalam kelas menyuruh pelajar menjawab dalam keadaan cepat siap supaya ia mudah untuk menguruskan peperiksaan itu dengan lebih lancar. Perkara-perkara ini akan memberi kesan sebenarnya terhadap pelajar kerana ia secara tidak langsung mendatangkan rasa tidak tenang ketika mana mereka menduduki peperiksaan. Yang ketiga, dari sudut format peperiksaan, item ujian perlu disusun dengan teratur dari aras mudah kepada sukar supaya dapat mengelakkan kadar kerisauan yang tinggi di kalangan murid dan murid dapat mengurus masa menjawab dengan baik. Rangsangan seperti gambar rajah atau gambar perlu jelas dan besar serta diletakkan dalam muka surat yang sama. Perkara ini pernah berlaku apabila kadang-kala gambar rajah atau gambar iaitu set soalan yang difotostat itu tidak jelas membuatkan kelancaran murid untuk menjawab peperiksaan terganggu. Dan ia juga pernah berlaku dari sudut format soalan yang tidak mengikut kaedah ataupun mengikut sistem yang sebenar yang menyebabkan contohnya guru mengambil soalan-soalan dari buku-buku rujukan yang dijual di pasaran hingga membuatkan pelajar tidak berjaya menjawab dengan baik ataupun keadaan soalan-soalan bercampur aduk antara aras mudah dengan yang sukar. Begitu juga dari sudut kebocoran item peperiksaan yang mana disebabkan pihak guru untuk memastikan semua pelajarnya lulus mata pelajaran tersebut ataupun mahu mengekalkan kecemerlangan peperiksaan yang pernah dicapai pada peperiksaan sebelum itu, ataupun kadang-kadangnya pihak tertentu telah memberi rasuah agar anak mereka ataupun pelajar mendapat keputusan yang terbaik bagi memenuhi kepentingan sesetengah pihak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah antara perkara yang perlu diingatkan kepada semua guru agar memastikan dalam apa juga keadaan integriti dapat dikekalkan dan diamalkan. Perkara yang seterusnya iaitu semasa peperiksaan dijalankan. Semasa peperiksaan dijalankan, ada beberapa perkara yang perlu diambil berat oleh pihak sekolah ataupun guru ataupun pengawas peperiksaan. Iaitu yang pertama dari sudut pengedaran kertas soalan. Guru mesti mengedarkan kertas soalan tepat pada masa yang ditetapkan seperti yang dijadualkan. Yang mana guru tidak boleh cepat atau lambat mengedarkan kertas soalan kerana ia boleh mengganggu persediaan atau emosi murid ketika hendak menjawab peperiksaan. Dari sudut pengawasan peperiksaan pula, pengawas peperiksaan perlu mengawasi dengan teliti peperiksaan berkaitan yang dijalankan sama ada sebelum, semasa atau selepas peperiksaan. Pengawas perlu mengurangkan gangguan sebaik boleh ataupun paling minimum seperti jangan selalu membuat hebahan semasa ujian sedang dijalankan. Pengawasan yang longgar boleh menyebabkan murid melakukan peniruan antara mereka dan dalam pengawasan peperiksaan pula, pengawas tidak boleh membocorkan maklumat peperiksaan ataupun memberi bayangan jawapan. Perlu mengelak memberi jawapan atau pembayang jika murid menanyakan jawapan semasa ujian berlangsung. Yang kedua, tiada diskriminasi ketika mengawasi peperiksaan seperti membantu pelajar-pelajar yang bagus prestasinya agar ia dapat mengekalkan prestasi yang terbaik.
dan tidak menggunakan bahasa isyarat seperti menggunakan mata atau tangan sebagai bayangan jawapan. Ini perkara-perkara yang perlu diteliti dan diberi perhatian oleh semua guru yang bertanggungjawab mengawasi peperiksaan. Dari sudut tempoh masa peperiksaan pula, pengawas peperiksaan perlu akur terhadap tempoh masa yang tercatat pada kertas peperiksaan. Pengawas perlu memaklumkan kepada murid yang mereka tidak dibenarkan keluar dewan peperiksaan pada 30 minit pertama selepas bermula dan 30 minit terakhir masa peperiksaan tamat. Selepas peperiksaan pula, apakah amalan integriti yang perlu diamalkan oleh semua guru yang terlibat? Iaitu dari sudut pengumpulan skrip jawapan. Skrip jawapan calon adalah sulit selepas kertas jawapan calon dihantar kepada mana-mana pemeriksa. Guru tidak boleh berkongsi jawapan, cara pemarkahan diberi dan jumlah markah calon kepada murid selepas selesai peperiksaan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan Akta Lembaga Peperiksaan di bawah Akta Pendidikan 1996 dan tertakluk kepada Seksyen 67, 68 dan 69 Akta berkaitan prosedur yang jelas dan peraturan yang boleh difahami oleh semua pemeriksa. Daripada apa yang kita sedang ikuti dan sedang kita bincangkan ini, jelas menunjukkan integriti sangat ditekankan walaupun selepas peperiksaan telah tamat. Petugas, penanda atau pemeriksa tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi 1972 yang ini ada perkara yang boleh dikongsi dan ada yang tidak boleh dikongsi dan semua pihak yang terlibat perlu memahami, mengikuti dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Sebarang bentuk penyelewengan dan kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan akan dikenakan tindakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita ikuti pula isu-isu yang melibatkan diskriminasi markah dan bagaimanakah cadangan dan penyelesaian untuk kita mengatasi isu ini. Yang pertama, isu yang berlaku iaitu guru tidak ikhlas ketika memberi dan menentukan markah murid. Ini disebabkan ada guru rasa tidak berpuas hati terhadap murid-murid tertentu ataupun ada isu-isu yang melibatkan perhubungan antara guru dan murid tersebut. Yang kedua, guru memberi markah tanpa melalui proses penilaian mengikut instrumen yang betul. Daripada apa yang telah dianalisa bahawa perkara ini terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan guru dibebani dengan pelbagai tugasan tambahan seperti tugasan pentadbiran dan co-curriculum hingga menyebabkan fokus untuk dia memberi markah mengikut instrumen yang betul itu terjejas. Yang ketiga, guru pilih kasih atau cenderung kepada murid tertentu. Biasanya perkara ini berlaku kerana guru menyayangi seseorang murid atas sekumpulan murid ataupun menyukai seseorang atas sekumpulan murid tertentu hingga mempengaruhi dirinya untuk memberi markah yang lebih kepada mereka. Yang keempat, guru tidak bersikap tolak ansur dalam memberi dan menentukan markah murid. Ini disebabkan tuan-tuan dan puan-puan kerana guru mempunyai masa yang terhad ataupun tidak mencukupi untuk menanda kertas jawapan calon peperiksaan ataupun untuk meneliti setiap jawapan dengan berhati-hati, dengan betul, dengan penuh pertimbangan disebabkan masa yang terhad. Dan yang kelima, isu yang kelima iaitu guru tidak berpengalaman dalam membuat penilaian markah murid dan hal ini terjadi semestinya kerana guru tersebut tidak mempunyai pengalaman ataupun guru tersebut baru menjadi seorang guru dan tidak diberi bimbingan dan pendedahan bagaimanakah proses membuat penilaian markah murid yang betul.
Bagaimana pula ataupun apakah cadangan untuk meningkatkan integriti guru dalam pengurusan urus takbir peperiksaan? Dicadangkan yang pertama, guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang piawaian kualiti guru mengikut standard guru Malaysia STM. Maka daripada apa yang dicadangkan ini, semua guru, khususnya guru baharu, perlu memahami dengan jelas apakah piawaian kualiti guru mengikut STM, seterusnya mencari ilmu pengetahuan ataupun membina kemahiran agar ia menepati apa yang telah dinyatakan dalam SDM tersebut. Yang kedua, guru perlu merangka, menyusun atur dan merancang lebih awal persiapan sebelum mentadbir peperiksaan. Ini berkaitan dengan pengurusan masa seorang guru. Guru semestinya tahu dengan jelas apakah tugas-tugas utama, tugas-tugas yang perlu diberi perhatian, menyusun tugas, mengurus, menyediakan perancangan yang kemas agar ia dapat melaksanakan ataupun menguruskan persiapan dengan lebih teliti dan lebih sistematik dalam mentadbir peperiksaan. Yang ketiga, beban kerja guru melibatkan kerja pentadbiran dan kurikulum perlu dikurangkan. Perkara ini mungkin perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar guru dapat memberi masa yang lebih ataupun dapat memberi tumpuan serta fokus yang terbaik ketika mentadbir peperiksaan apabila kerja-kerja pentadbiran dan kurikulum ini dikurangkan ataupun dapat diagihkan secara seimbang di dalam sesebuah sekolah. Yang keempat, semua guru diberi kursus dan bimbingan tentang pengurusan peperiksaan, pengawasan dan cara penilaian peperiksaan. Semestinya inilah cadangan yang perlu dilaksanakan kerana perkara-perkara yang melibatkan teknikal, yang melibatkan prosedur ataupun yang melibatkan skema perlulah dilaksanakan dengan bermula melalui kursus ataupun bimbingan serta tunjuk ajar agar menepati apa yang dikehendaki oleh pihak sekolah, PPD, JPN maupun di pihak kementerian sendiri. Selain daripada itu, selepas guru jelas diberi bimbingan, diberi kursus tentang prosedur, pengurusan peperiksaan, pengawasan atau cara penilaian peperiksaan, semestinya guru perlu diberi pendedahan dan kesedaran tentang kepentingan integriti dalam profesion perguruan. Dan yang terakhir, KPM, yakni Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu menyediakan khusus dalaman tentang penilaian murid secara berkala dan perlu disertai oleh murid ataupun guru supaya perkara ini lebih jelas dan teratur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ini ialah yang pertama, guru yang berintegriti dan beraccountability akan melahirkan insan yang memiliki nilai-nilai positif dalam diri mereka. Ia akan memacu guru ke arah pembentukan sahsiah yang baik di samping melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi demi melahirkan anak bangsa yang turut berintegriti. Dalam erti kata lain, guru adalah model integriti kepada pembinaan suatu bangsa integriti yang akan diikuti oleh murid. Yang kedua, integriti yang terdapat dalam diri seseorang guru akan dapat membawa guru tersebut ke arah pencapaian nilai-nilai murni dalam dirinya yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, keutuhan, ketulusan, jujur, berbudi pekerti, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan sebagainya. Nilai-nilai seperti inilah yang akan dicontohi oleh para pelajar di sekolah. Justru dalam erti kata, integriti bukan berkaitan dengan individu semata-mata, tetapi ia melibatkan keseluruhan keluarga yang berada di dalam sesebuah sistem pendidikan atau sesebuah sekolah. Yang seterusnya, integriti juga boleh dikaitkan dengan keikhlasan.
apabila seseorang guru mempunyai keikhlasan ataupun menjiwai dalam menunaikan amanahnya sebagai seorang guru, maka sekaligus ia dapat menghindari dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan boleh menjejaskan kredibilitinya sebagai seorang guru dan kualiti perjalanan sekolah yang disertainya. Yang terakhir, ketiadaan sifat integriti ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja boleh mencalarkan imej peribadi atau keluarga, bahkan lebih daripada itu akan memburukkan dan membantutkan lagi kemajuan sistem pendidikan dalam negara. Sebagai seorang Muslim, integriti didasari dengan ikatan dosa dan pahala. Amanah dan tugas yang diberikan perlulah disempurnakan sebaik mungkin dan perlu menjauhkan diri daripada apa sahaja perbuatan dan perlakuan yang bercanggah dengan tuntutan agama. Dalam erti kata lain, integriti ini adalah bukan soal ceritanya di dunia sahaja, tetapi ia akan dibawa di akhirat, akan dipertimbangkan, akan diperhalusi dalam buku catatan amal kita, sejauh manakah integriti kita amalkan semasa dalam kehidupan kita, khususnya profession kita sebagai seorang guru. Berikut adalah rujukan yang telah diambil dalam menyiapkan tugasan-tugasan ini, iaitu melalui Al-Quran, melalui buku Himpunan Hadis Modal Insan, juga buku Mukmin Profesional Celik Mata Hati 7 Langkah Memperkasa Diri, buku Pentaksiran dalam Pendidikan, siri Pendidikan Guru, juga merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat melalui medium internet, serta penulisan oleh Muhammad Syahrul Nizam Muhadi, Integriti Tonggak Kecemerlangan Takbir Urus Organisasi melalui medium internet. Sekian, terima kasih.